Okey, paparan pertama, hargai 4 tahun gemilang, kata Perdana Menteri. Kerajaan kerja keras sehingga ekonomi negara berkembang pesat capai kejayaan. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menyifatkan kepimimpinannya selama 4 tahun lalu sebagai tempoh yang penuh dengan kejayaan, dan kerana itu beliau bertekad untuk meneruskan kecemerlangan itu untuk kemakmuran rakyat. 4 tahun saya pimpin kerajaan bukan satu masa yang gagal, tetapi masa yang berjaya, yang ada kejayaan program. Itu kata Perdana Menteri kita. Jadi hargai 4 tahun gemilang. Ya, betul. Seterusnya kita beralih ke paparan berikutnya di pusat pertama. PAS sedia guna kekerasan. PAS semalam memberi amaran parti itu akan melakukan apa saja tindakan termasuk menggunakan kekerasan bagi menghalang apa yang didakwanya pengundi upahan ataupun pengundi hantu pada pilihan raya umum ke-12 Sabtu ini. Setiausaha Akhbar Presiden PAS yang juga penyelaras Sekretariat Media Pilihan Raya, Ibu Pejabat PAS Pusat Roslan Syahir Muhammad Syahir mendakwa parti itu menerima maklumat mengenai perjalanan bas yang dikatakan akan membawa pengundi hantu dari seluruh negara termasuk dari beberapa universiti tempatan. Itu ceritanya. Okey, seterusnya di muka 2, keselamatan rakyat tetap diutama. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata kerajaan prihatin dengan isu keselamatan di kalangan rakyat dengan mengambil pelbagai pendekatan segera, khususnya menambah baik perkhidmatan polis bagi memastikan rakyat dapat hidup selesa, aman dan sejahtera. Perdana Menteri berkata kerajaan sedar rakyat terutama yang tinggal di bandar bimbang dengan peningkatan kadar jenayah di kawasan mereka, dan untuk mengatasinya kerajaan meluluskan peruntukan besar bagi menambah bilangan anggota polis dan balai polis. Menjelang tahun 2011 ya, insya-Allah kita akan ada 60,000 anggota polis dan 150 balai bakal dibina. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, seterusnya Okey, Chandra dedah sandiwara Anwar ini di muka surat 6. Tokoh pemikir anggap negara ditimpa bencana jika penasihat PKR ditakdir jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim menang. Memang Petah bercakap, tetapi saya tidak fikir negara memerlukan pemimpin sepertinya, dan jika ditakdirkan dia menjadi pemimpin kita, ia satu petanda bahawa bencana akan melanda, kata Profesor Dr. Chandra Muzaffar. Bekas timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR yang pernah menjadi penyokong paling kuat Anwar berkata, penasihat PKR itu sebenarnya umpama sesumpah kerana sentiasa boleh berubah imej dari seorang pejuang ketika di universiti kepada nasionalis ketika bersama UMNO. Bagaimanapun, katanya, selepas disingkirkan daripada UMNO, meringkuk di penjara atas tuduhan yang amat memalukan dan kembali bergiat dalam politik, Anwar sekarang menggunakan popularitinya untuk memancing undi bagi PKR yang diketuai isterinya Datin Sri Wan Azizah Wan Ismail. Nak baca cerita lanjut, saya baca petikan, kata Dr. Chandra Muzaffar. Seseorang pemimpin yang berintegriti tidak akan bercakap mengikut nada yang dikehendaki penyokongnya semata-mata bagi meraih populariti. Berita lanjut muka surat 6 dalam berita harian. Okey, seterusnya muka 18, pembangkang guna logo IPT untuk raih simpati. Dua universiti buat aduan polis, sahkan belum ada pelajar sertai kempen. Parti Pembangkang dan Parti Mahasiswa Negara PMN dikesan menyalahgunakan logo beberapa institusi pengajian tinggi awam IPTA untuk meraih undi pada kempen pilihan raya. Setakat semalam, dua IPTA membuat laporan polis dan aduan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berikutan tindakan pihak berkenaan membabitkan universiti tempatan dalam kempen pilihan raya. Dan mengikut Akta Universiti dan Akta College AUKU 1971, pelajar persatuan kaki tangan atau mana-mana badan dalam universiti dilarang terbabit dalam kegiatan dengan mana-mana parti politik. New Straits Time, Blue Tide Rising. Di muka surat 1 ya, Blue Tide Rising. Okay, BN leaders sense victory in Kelantan. That's the feedback we are getting. The majority of Kelantanese want development and progress, which has been denied them under the 18 years rule of PAS. But PAS remains confident whatever form of campaign BN is resorting to will not weaken us because we are clear about our struggle. Itu di muka hadapan. Okey, dan di muka surat 2 dimuatkan Prime Minister say we are not a failed administration. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yesterday said his
administration over the past 4 years could not be called a failed one. The Prime Minister said many successes had been recorded and the government would continue working for the people. Ini juga dimuatkan di berita harian muka surat pertama tadi. Muka 4 pula kita lihat no slogans, just giving youth the right skills. The government has provided various types of training for youth to boost their skills and prepare them for the knowledge economy, Datuk Seri Najib Razak said. The Deputy Prime Minister said the BN government did not rely merely on slogans but have provided a comprehensive program to mould the younger generation into skilled workers. Okey, seterusnya. Beralih ke muka surat 6. 4 days to go for Kelantan to end 80 years of no progress. With 4 days remaining before voters go to the polls, Barisan Nasional smells a good chance of victory in Kelantan for the first time in 18 years. Campaigning with the themes Enough and Change. The coalition's leaders say they have made tremendous progress, especially in the last few days, in their bid to wrest Kelantan from past after losing in 1990. Okey, kita beralih ke paparan seterusnya dalam utusan Malaysia. Okey, sokongan BN meningkat, impian pembangkang tawan lebih banyak kerusi sukar. Jadi impian Parti Pembangkang untuk menawan lebih banyak kerusi di beberapa negeri pada pilihan raya umum ke-12 sukar menjadi kenyataan. Ekoran sokongan rakyat kepada BN semakin ataupun Barisan Nasional semakin meningkat selepas 8 hari kempen pilihan raya. Ya, dan berikutnya untuk pengundi pos, proses sudah pun bermula. Proses mengundi secara pos melibatkan 219,476 pegawai dan anggota pasukan polis serta tentera yang berkhidmat di dalam dan luar negara bermula hari ini ataupun bermula semalam. SPR buat kali pertama membenarkan calon yang bertanding atau wakil-wakil mereka hadir sebagai pemerhati di semua pusat pengundi pos. Okey, seterusnya timbang jual flat di BKL, kata Perdana Menteri. Perdana Menteri berkata kerajaan akan mempertimbangkan permintaan lebih 3,000 penyewa rumah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL untuk membeli rumah berkenaan. Menurut beliau, kerajaan sedar dengan masalah yang dihadapi oleh penduduk di Pantai Dalam yang terpaksa menyewa rumah itu selepas berpindah dari rumah setinggan untuk memberi laluan kepada pembangunan di kawasan terbabit. Jadi timbang jual flat di BKL. Ya, dan seterusnya di muka surat 4. Muka surat 3. Amaran kepada penganjur pertaruhan pilihan raya. Polis memberi amaran akan mengambil tindakan terhadap mana-mana penganjur pertaruhan judi calon-calon yang bertanding pada pilihan raya umum ke-12. Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan berkata pihaknya memang menerima beberapa maklumat mengenai kegiatan pertaruhan calon menang dan kalah yang dijalankan pihak tertentu. Ada buki juga untuk pilihan raya ni. Kembali dalam Malaysia hari ini, teruskan bersama kami dan kita nak berbincang tentang sesuatu yang jangan-jangan kita dengar perbincangan berkaitan dengan pilihan raya umum ke-12 yang akan menjelang tiba beberapa hari saja. 8 hari kempen sudah pun rancak dijalankan dan kita tinggal beberapa hari, pastinya ada dah pun menetapkan keputusan sebelum membuang undi masing-masing dan ada masih lagi tertanya-tanya apa pun nilaikanlah sebaik-baiknya. Cuma hari ini perbincangan kita menjurus kepada sesuatu yang di luar kotak perbincangan biasa. Kadang-kadang kita bercerita tentang kursi panas, kawasan panas, calon sensasi dan macam-macam lagi. Hari ini kita cerita tentang kawasan-kawasan yang selamat. Negeri-negeri yang selamat yang boleh dikatakan akan menyapu bersih dalam pilihan raya umum kali ini dan juga berdasarkan pilihan raya umum ke-11 pada 2004. Jadi hari ini bersama kita sekali lagi ialah pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin. Terima kasih sudi bersama kami. Orang yang paling sibuk sekarang ni selain daripada calon yang bertanding nampaknya. Setiap hari ada undangan untuk memberikan buah fikiran dan pandangannya. Kali ini kita cerita tentang kawasan-kawasan yang selamat. Antaranya Johor dan Sabah dan juga Sarawak. Kebanyakan kemenangan tanpa bertanding juga penarikan diri dari kawasan-kawasan seperti ini. Mungkin Prof nak ulas sikit. Terima kasih. Sebenarnya untuk Barisan Nasional semua negeri, semua kawasan ini selamat kalau saya tengok keputusannya untuk berdasarkan pilihan raya 2004. Saya rasa yang semualah, tak ada yang kurang sampai 50% sebab hampir 90% telah dimenangi di Parlimen. Cuma kursi-kursi negeri saja. Ada beberapa persepsi yang melihat misalnya negeri Johor sebagai sebuah negeri yang 100% dikontrol atau dikawal oleh BN. Sarawak, Sabah, tapi negeri panas tu Kedah.
Ini sebenarnya berdasarkan pilihan raya 1999. Itu timbulnya panas sejuk itu oleh kerana kekalahan yang berat yang dialami oleh UMNO khususnya pada 1999. Maka apabila beralihnya kedudukan itu daripada kedudukan yang lemah menjadi kuat balik tahun 2004, maka timbul pula konsep ini negeri selamat dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih mendalam, kita dapati bahawa ada 3 bentuk kerusi dari segi pengundi dalam negara kita. Kerusi yang majoriti Melayu. Kerusi yang majoriti bukan Melayu. Sebenarnya kerusi majoriti bukan Melayu itu ialah kerusi Cina. Kerana tidak ada satu pun kerusi majoriti India dalam parlimen. Kemudian kerusi yang saya kata seimbang lah. Antara 45% ke 55% pengundinya boleh jadi Melayu dan boleh jadi bukan Melayu. Jadi ada 3 jenis kerusi. 60% daripada kerusi itu majoriti Melayu sebab di luar bandar. 60 ke 65%. 35% yang kita katakan bandar dan juga Cina dominated. Jadi kalau kita gunakan itu sebagai kriteria untuk menentukan negeri selamat, ialah negeri yang banyak bukan Melayu dan juga Melayu itu seimbang lah. Misalnya di Johor. Kalau kita tengok, yang seimbang tu dengan yang Chinese dominated atau Malay dominated tu bilangannya tak banyak berbeza. Kalau macam di Kelantan, hampir semuanya Malay dominated. Jadi, apakah yang kita belajar daripada situ? Apa yang saya dapat lihat pola pilihan raya semenjak 1990, begini. Kawasan yang Malay dominated atau Melayu, didominasi Melayu itu sangat mudah menjadi pertikaian dalaman. Misalnya antara parti PAS dengan UMNO. Dulu parti Semangat 46 dengan UMNO. Jadi orang dalam juga tu. Jadi apa yang kita lihat, kawasan seperti Kelantan itu yang dikatakan the heartland orang Melayu, akhirnya menjadi the heartache. Jadi itu yang itu yang berlaku. Jadi setiap kali. Jadi begitu juga kawasan yang Chinese dominated akan menjadi the heartache of BN juga. Sebab Penang, misalnya Selangor, di mana DAP menguasai. Dan secara kebetulan pula, negeri yang banyak pembangkang atau DAP dan sebagainya ialah di bandar. Dia tak ada di luar bandar sebab dia bukan tidak disokong oleh parti oleh orang Melayu kan. Jadi yang selamat itu apabila tak ada ekstrim. Keadaan ekstrim tu. Tidak terlampau banyak Melayu, tidak terlampau banyak bukan Melayu. Kemudian yang tengah-tengah pun sama. Johor begitu. Itu kita nampak sifat kepada pengagihan kerusi tu. Okey, Prof, kalau di sebelah itu mungkin kita nampak ketaranya lah di sebelah semenanjung Malaysia. Kalau di Sabah dan Sarawak pula bagaimana dengan kepelbagaian etnik itu? Sebenarnya ini muslihat kategori ini susah kan. Kalau di Sabah Sarawak, Melayu, Cina, India tu dia lain sikit cara kategori. Misalnya saya tengok SPR mengkategorikan Melayu, Muslim bukan Muslim, sebab Bumi Putra tu ada yang Muslim, ada yang bukan Islam kan. Tapi yang pentingnya bukannya agihan Muslim dan bukan Muslim, agihannya ialah Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Sekali lagi kita dapat lihat agihannya pun sama rata. Dan kalau ekstrim pun di bandar di mana bukan Melayu ramai seperti Cina, itu yang DAP selalu menang parti pembangkang. Tapi ada satu elemen dalam politik Sabah dan Sarawak ini yang lain daripada Semenanjung. Di Sabah dan Sarawak ini, kadang-kadang parti dalam barisan pun bertanding. Berlawan sama sendiri dalam kawasan yang sama. Ini kelainan Sabah Sarawak itu memanglah kalau dari segi pelbagai pun Sabah Sarawak itu mempunyai kebebasan yang jauh lebih banyak lagi bandingkan dengan kerajaan negeri-negeri di Semenanjung kan. Jadi pola pengundi itu pun juga menentukan. Jadi itu sebab saya katakan negeri yang selamat itu ada kaitan dengan keseimbangan Melayu bukan Melayu, di mana setiap kursi itu
tidak terlampau sangat ramai orang Melayu dalam konteks negeri itu kan. Itu yang saya dapat lihat. Sabah dan Sarawak. Jadi tidak seperti di Kelantan atau di Penang. Itu sebab Kelantan Penang itu menjadi hot seat selalu. Hot state juga kerana kemungkinan pertandingan sengit antara MCA, MCA, DAP dengan gerakan di Penang. Kita selalu lihat itu. Begitu juga di kawasan bandar, di Ipoh, di Melaka, jadi di Kuching. Jadi saya rasa inilah pola yang dapat kita lihat dalam negeri kita ni. Okey, pola berdasarkan 3 faktor kerusi yang Prof ceritakan berdasarkan adalah keseimbangan bilangan pengundi, bilangan pengundi dan sebagainya. Tapi pastinya ada faktor tertentu, mungkin faktor peristiwa atau faktor sejarah, sebab negeri ataupun kawasan yang selamat ni memang mempunyai track rekod sejarah selamat tak yang ekstrim, tiba-tiba pilihan kali ini selamat, kemudian pilihan yang akan datang tak selamat, lepas tu selamat. Kalau selamat, contoh sebagai Johor sebagai contoh. Jadi adakah faktor-faktor peristiwa yang membuatkan ataupun mungkin barangkali latar belakang sejarah yang menjadikan satu kawasan itu selamat walaupun kita ikutkan faktor keseimbangan pengundi dan sebagainya? Sebenarnya ada 3 jenis negeri lah. Yang selamat, yang hampir selamat dan yang kadang-kadang tak selamat kan. Itu yang pertama sekali Kelantan lah, yang kategori yang akhir itu yang tak selamat dari perspektif BN lah. Dari perspektif PAS lebih daripada selamat kan. Jadi dan juga negeri seperti Pulau Pinang. Kerana ada ketikanya dulu memang dia jadi sasaran untuk DAP. Kemudian negeri yang hampir selamat, kalau ingat 13 Mei dulu, Selangor ini 50-50, 14 kursi, 14 kursi. Jadi Selangor itu ada ketikanya dalam keadaan yang sukar itu. Negeri lain, PAS di Terengganu. Tahun 59, tahun 1999. 2 kali PAS memerintah. Walaupun yang pertama sementara, yang kedua lebih panjang. Jadi kita boleh kenal negeri yang tak selamat dari perspektif BN lah. Negeri yang hampir selamat itu yang Kedah, kejap naik, kejap turun, antara PAS. Kemudian Ipoh di Perak, kadang-kadang PAS. Parti Pembangkang dulu, parti PPP sebelum masuk barisan 1974. The Sini Visagam Brothers. Itu dari segi sejarahnya memang kuat. Dan sebelum tahun 66, kita ada local council election. Waktu itu kita lihat local council election itu semuanya dikuasai oleh parti pembangkang. Jadi dimansuhkan kursi itu pada tahun 64 semuanya. Maka timbullah Majlis Perbandaran Selangor, Sepang ke. Dulu tak, dia ada pertandingan pilihan raya. Bertanding. Jadi tak berhenti tu pilihan raya. Itu kenduri tiap-tiap tahun. Pilihan raya umum, pilihan raya negeri, pilihan raya majlis. Jadi memang beraya betul dulu. Saya ingat lagi masa itu saya sekolah lagi kan. Jadi yang pentingnya sekarang ni, kalau kita lihat macam di Johor. Ada orang kata sejarah kerana UMNO di situ. Tapi orang Melayu tak juga mendominasi Johor. Ada orang Cina juga. Saya rasa yang pentingnya lah, apakah kemampuan kerajaan berterusan menyampaikan delivery system. So jadi kalau saya nak ukur delivery system setiap negeri. Jadi di Malaysia ini ada 2 jenis pentadbiran. Pentadbiran persekutuan, pentadbiran negeri. Johor ada di punya state civil service. Kedah ada di punya state civil service. Terengganu ada. Kemudian di Perlis. Kemudian di Penang. Jadi maknanya negeri-negeri ini mempunyai pegawai tadbirnya sendiri yang tidak terikat pada persekutuan. Jadi apa yang berlaku ialah, walaupun ada pegawai persekutuan di Johor, Menteri Besar Johor itu mempunyai satu kelebihan dari segi kuasa berbanding dengan negeri-negeri yang semata-mata bergantung pada kerajaan pusat terhadap pegawai. Jadi dia boleh membentuk pembangunannya sendiri. Dan saya rasa kalau orang Johor, pegawai daerah ditukar pun dari Keluang ke Segamat ke Batu Pahat. Lainlah kalau pegawai kerajaan, ada DO yang hari ini di Kuala Pilah, besok dihantar ke Kuala Selangor. Jadi putaran pegawai itu sendiri membolehkan mereka lebih hampir dengan rakyat
dan menyampaikan dengan lebih efisien. Itu pandangan saya lah. Jadi ini kelainan ini menimbulkan keyakinan bahawa apa yang dijanjikan boleh disampaikan. Kalau pegawai federal, Menteri Besar pun tak pasti pegawai federal ini akan tukar. Hari ini dia Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, besok dah jadi Ketua Setiausaha Penerangan, Kementerian Penerangan. Dalam tempoh beberapa bulan. Jadi mungkin ini ada juga kesan kerana orang yang membuat keputusan tu senantiasa bertukar. Jadi kita berbincang tentang delivery system. Kalau lorinya pasti tak datang, tak tentu bila datang, susahlah nak sampai kelapa sawit tu kan. Jadi begitulah kira-kira agaknya. Itu sebabnya saya rasa Johor itu, saya tahu pegawai-pegawainya dan masih tahu dia tidak akan ke mana, dia akan di Johor. Jadi mungkin itu salah satu sebab istimewanya Johor itu. Okey, soalan saya yang seterusnya pecah dua. Satu, adakah kewajaran untuk negeri-negeri lain yang sama ada hampir selamat ataupun tidak selamat adopt sistem ataupun kaedah seperti itu? Dan kedua, misal kata sekarang ni kita dengar percaturan negeri ke parlimen ke negeri akan sedikit sebanyak menggugat pemilihan ataupun kekuatan kawasan-kawasan selamat ni. Yang pertamanya tak boleh tukar. Itu sistem yang kita warisi daripada pemerintahan Inggeris. Dia konsepnya dulu negeri-negeri Selat, Melaka, Penang, kemudian Singapura, negeri tak bersekutu, negeri bersekutu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan Pahang, kemudian yang lainnya. Jadi yang tidak bersekutu mempunyai civil service masing-masing. Jadi ini tak boleh tukar. Kerana ini adalah kuasa. Kerana kita mesti tahu bahawa di tiap negeri itu ada undang-undang tubuh ataupun perlembagaan negeri. Jadi kita ni sebenarnya ada 3 lapis. Negeri ada perlembagaan, Federation of Malaya dulu ada perlembagaan, sekarang Federation of Malaysia ada lagi perlembagaan. Jadi kita, kalau di Negeri Sembilan tu ada satu lagi, iaitu daerah-daerah adat itu. Jadi kita nampak bahawa lapisan ini tak boleh ditukar dari segi struktur. Yang kedua, tentang tukar. Orang parlimen masuk negeri, negeri masuk parlimen. Saya rasa ini tidak menjadi masalah kepada orang ramai. Tahu saya tidak pernah pertukaran ini menjadi sebab orang kalah. Tetapi percaturan itu sebenarnya lah percaturan dari pihak parti. Sebab apa, pembangkang pernah buat parti-parti pemerintah kita di sini buat. Jadi rasa saya ini memang pola yang sesuai dengan strategi masing-masing lah. Misalnya di Kelantan, saya tahu Tok Pa bertanding di Jeli, tapi dulu dia ahli Dewan Undangan Negeri di Kok Lanaz, kalau tak silap saya, tahun ini tidak. Jadi artinya ini adalah bergantung pada parti. Dan maka pemilihan itu bergantung kepada rakyat. Dia nak pilih parti ke pilih orang. Rasa saya susah saya nak membuktikan ini ada kesan. Baiklah, dengan keselamatan yang ada sekarang ni dan nak menggugat pun paling kuat pun orang kata kacau kerusi, kacau undi sajalah setakat yang boleh dilakukan. Apa antara lain yang perkara-perkara yang dirasakan Prof sedikit sebanyak boleh menggegarkan ataupun menggoncang sedikit keadaan kawasan-kawasan selamat ni? Kalau di Johor dulu ialah bila ahli BN tu tak betul isi borang. Jadi itu yang pertama sekali lah. Itu susah juga kita nak menyalahkan sesiapa kan. Sebab misalnya peraturan SPR, kalau bertanding di kawasan negeri, semua orang yang menjadi penyokong dan juga saksi mesti orang mengundi dari kawasan itu. Dia tak boleh kawasan sebelah. Jadi maknanya kelalaian lah. Jadi di negeri-negeri yang kuat ini, BN kuat ni, langkah pertama ialah kelalaian. Jadi dia hilang macam di Kelantan hilang satu kan. Di Johor tahun ni mudah-mudahan tak hilang satu. Kemudian rasa saya dalam pilihan raya itu kita dapati yang penting juga diperhatikan ialah setakat mana sebenarnya kita melihat jentera mengambil bahagian itu adalah wanita. Kerana kita selalu menganggap remeh perkara ini. Tapi sebenarnya orang yang paling banyak sekali berkempen ialah wanita. Saya tahu daripada sejarah wanita UMNO dan juga wanita PAS. Mereka inilah sebenarnya. Kerana dari segi tidak sebenarnya sepenuhnya sekarang, tapi dulu orang lelaki itu keluar balik
Tapi perempuan itulah yang sentiasa ada di rumah atau di sekitar kampung. Itu sebabnya mereka itu menjadi bastion ataupun kubu kepada kejayaan dan keselamatan itu. Jadi kita jangan lupa bila kita sebut keselamatan itu mesti ada yang stable. Mesti ada sesuatu yang mantap. Yang mantap itulah pengundi wanita dan juga cara mereka berkempen itu. Jadi sambil jual pinggan ke, sambil bincang hal duit kutu ke, mereka akan membincangkan hal ini yang tidak ada dalam saluran biasa kerajaan. Jadi saya rasa kehadiran wanita itu sebahagiannya menjaminkan kestabilan dan keselamatan itu. Prof sebut tentang wanita berkempen yang dalam akhbar ini, silap News Straits Times. Datuk Aisyah Ghani cerita bagaimana berkempen naik basikal dan sebagainya. Anda wajar juga membaca apa yang dimuatkan di situ. Akhir sekali lah. Jadi seolah-olah kita lihat kawasan selamat ini lebih kepada kalau nak digoyah pun atas kelalaian sendiri ataupun ketidakupayaan untuk mengendalikan dengan sendiri. Jadi ini seolah-olah dilihat pihak pembangkang tu tak payahlah nak orang kata langsung kacau kawasan-kawasan yang dimaksudkan ini, atau macam mana? Tak juga. Kita mesti ingat bahawa orang cakap tentang level playing field. Dari segi kemampuan kebendaan dan keuangan, tidak ada level playing field dalam politik di Malaysia. Sebabnya, saya tak bayangkan orang PAS atau orang pembangkang ni ada duit macam orang barisan. Itu sebabnya saya pernah dulu mengalami di beberapa kawasan. Saya tengok di Terengganu dan di Kelantan. Saya tengok bendera PAS tu lain-lain warna. Hijau tapi ada yang pucat, ada yang rupanya wakil rakyat situ dia terpaksa beli cat dekat situ buat bendera. Jadi apa hijau yang ada situ, itulah dia hijau PAS. Jadi itu nampaknya lain sistem dia. Itu juga menjadi kekangan ataupun hambatan. Kerana pembangkang itu sendiri lemah daripada organisasi, keuangan. Jadi itu yang sapu bersih tu kan. Itulah dia. Okey, Prof, terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami. Melontarkan buah fikiran seperti biasa dan pastinya akan terus kita ikuti dari semasa ke semasa perkembangan pilihan raya kali ini. Profesor Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita nak berehat seketika dan banyak lagi perbincangan menarik selepas ini. Dan bersama dengan Mazlul sekali lagi, teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Nak cerita tentang cinta ataupun kasih kian pudar. Teruskan bersama kami.